ada di sana. Sagi dia hurai. Maka jikalau raja itu zalim sekalipun, dia kata, sekalipun dia zalim, ketaatan kepada dia tak boleh dirongkai. Maka junjunglah apa-apa titahnya dan perbuatlah apa perintahnya yang bukan maksiat itu. Selagi mana benda hak dia suruh tu bukan maksiat, ketaatan kena ada. Dia kata, ini agama. Bermula dalil yang menunjukkan suruh yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia, an Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun sa'alahu faqala ara'aita in kana 'alaina umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Wa'il Hujrin, Abi Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki tanya perihal raja yang zalim. Satu orang pergi tanya Nabi tentang kalaulah pemerintah raja zalim, macam mana kami ni? Adakah taat jua rakyat kepada dia? Maka kata laki-laki itu, ya Rasulullah, khabarlah kiranya pada hamba apa hukum syarak, yakni apa hukum Islam, jika ada atas kami orang yang menjadi raja yang telah kami angkat dia dan kami dah mengaku taat kepada dia, tiba-tiba berbuat zalim dia kepada kami. Macam mana kami kalau kami ditakdirkan duduk dalam zaman tu, zaman raja zalim, pemerintah zalim? Adakah kami boleh rongkai ketaatan kat dia, iaitu menegah mereka itu akan hak-hak kami dan dituntut mereka itu akan haknya kepada kami? Raja yang zalim ni, hak dia, hak kami pun dia kata hak dia. Kalau dia zalim sampai macam tu, hak dia kami tak boleh tumpang dah, memang hak dia. Hak kami pun dia main ambil, dia kata hak dia. Macam mana kami pada masa tu ya Rasulullah? Masalah, dia kata zalim raja dan kaifiatnya adalah yang dikatakan zalim itu macam-macam. Setengah daripadanya tidak memandang sama rata dan tidak memandang sama serupa di antara rakyatnya. Di antara bentuk zalim ni apa dia? Dia kata pemerintah ni mengamalkan diskriminasi. Dia diskriminate rakyat dia. Ni golongan apa dia panggil? Golongan ningrat, golongan elit, golongan bangsawan, golongan hartawan. Golongan ni kalau mereka buat salah macam mana pun kita cover mereka. Yang ni golongan apa, Indonesia kata golongan gembel, golongan marhain, golongan apa orang Arab kata wujud kal adam, ada pun sobat tak ada ya. Kalau mesyuarat dia mai ke dia tak mai pun tak ada apa, mesyuarat jalan. Tapi hal balik ni tadi, kalau dia tak mai tak jalan mesyuarat. Dia jadi pemerintah, sepatutnya dia kena layan semua rakyat equal, semua rakyat dilayan sama. Dia tak boleh melihat kedudukan untuk nak melayan rakyat dia. Tetapi apa yang berlaku, dia kata pemerintah ni dia macam tu. Ni orang ni kalau bunuh orang pun lepas. Orang ni kalau dia apa pun tak apa, kita cover dia pasal dia geng kita. Apa pun kita cari buah-buah ni bagi depa kena. Kambing hitam pun depa, kambing kalau oren pun depa, kambing apa pun depa. Dia kata geng kita kau mana pun kita lepas. Kalau itu berlaku, dia kata itu menunjukkan dia pemerintah zalim. Dia kata baik. Dia kata dan segala orang yang di bawah perintahnya, sekiranya orang itu fakir, orang itu miskin, memperbuat satu perkara yang langgar hukum, maka dihukum dengan keras. Dia kata kalau depa ni golongan miskin susah, rasuah RM50 dia, penjara 10 tahun. Oh, ini geng kita, dia rasuah 300 juta. Tak apa, itu rezeki dia. Kalau berlaku keadaan macam ni, dia kata pemerintah itu zalim. Dia kata. Ini Syekh Idris Al-Marbawi memberi kriteria, memberi ciri-ciri untuk kita faham. Yang kata zalim itu bagaimana. Begitu. Baik. Dan orang yang kaya dan banyak harta memperbuat kesalahan yang seperti itu, maka tiada dikeras hukumnya. Kalau geng kita orang sama-sama kaya dan kita apa buat, tak apa, tutup mata abang, tak boleh lepas dia. Ataupun dapat lepas keampunan daripadanya. Kalau dia salah pun masuk penjara setahun saja, kita bagi pardon, kita bagi keampunan, bye-bye, balik rumah.
Macam tu punya cara dia menguruskan negeri dia macam tu. Secara sangat tidak adil. Macam tu. Dia kata, maka itu menunjukkan dia zalim. Dengan sebab memandang dia akan hartanya yang dapat ditumpangnya. Kalau golongan korporat buat salah pun cover dia. Pasal apa? Kita cover dia, esok dia cover kita. Dia macam tu. Pasal apa? Kita boleh tumpang harta kekayaan dia kalau kita tolong dia. Tuan-tuan, relevan tak benda yang dia sebut 60-70 tahun dulu? Relevan, tuan-tuan. Relevan. Pasal apa? Pasal manusia 70 tahun dulu, manusia lah ni sama saja. Sama saja. Kalau manusia ni dipimpin oleh wahyu Allah, dia dikendalikan oleh iman yang sahih, betul jalan dia. Kalau dia dipimpin oleh nafsu syaitan, maka rosak jalan dia. Benda ni daripada zaman Nabi dulu, daripada zaman manusia awal dulu, sampai kiamat, manusia macam tu sikap dia. Maka Islam, dia turun, dia sesuai sampai bila-bila. Jangan kita kata Islam ni tak relevan zaman moden. Tak boleh kata lagu tu. Pasal apa? Pasal Islam ni dia evergreen. Dia sentiasa segar. Sampai bila-bila Islam boleh sesuai di setiap zaman. Begitu. Baik. Dia kata maka demikianlah jua dapat. Maka jadilah orang yang miskin itu dihina dan kena zalim. Dan yang kaya dan yang berharta itu dipermuliakan dia. Dan dimenangkan dia. Dan dikasihkan dia. Oh, kalau dia kaya, dia bila pun tak pernah salah. Dia buat salah pun tak salah. Tapi kalau dia orang miskin, dia orang hina, dia nobody. Baik, mikrofon pengguna karate lah. Kalau dia ni satu orang yang nobody, siapa pun tak kenal dia, hang siap. Hang sikit silap, aku buang dalam. Begitu keadaannya, dia kata, dan cenderung hati dia kepadanya, maka setengah daripadanya tiada memandang raja itu ke atas rakyatnya, akan pandang belah kesian. Pergi jadi pemimpin, dia tak ada kesian dekat rakyat. Dia tak ada kesian dekat rakyat. Dia kira dia aja. Langsung dia tak rasa kesian kepada hak susah di bawah ni. Maka siapa-siapa di kalangan rakyatnya itu yang dipandangnya berharta, diambilnya dan dipintanya dengan keras. Kalau rakyat ni ada harta, ada tanah, ada apa, dia buat pengambilan buta macam tu aja. Tanah orang tua ni nak beli dulu susah payah, nak dapat tanah tu, dia ambil tanah tu, nak buat apa pun dia buat suka hati dia. Dia tak fikir tentang susah orang. Ataupun diutangnya dengan keras, kemudian tiada dibayarnya akan hutang itu, dan tiada dipulangnya kembali duit itu. Maka demikian itu zalim namanya. Serta makan harta yang haram dan sebagainya. Kalau pemerintah yang bersikap begitu, zalim dia kata. Baik. Kemudian orang yang bertanya itu kata, ya Rasulullah, raja-raja yang zalim itu, apabila jatuh suatu hal pergaduhan, perang, negeri dilanggar musuh dan sebagainya, dipaksanya kami yang kena zalim ini. Macam tu aja. Tanah orang tua ni nak beli dulu susah payah, nak dapat tanah tu, dia ambil tanah tu, nak buat apa pun dia buat suka hati dia. Dia tak fikir tentang susah orang. Ataupun diutangnya dengan keras, kemudian tiada dibayarnya akan hutang itu, dan tiada dipulangnya kembali duit itu. Maka demikian itu zalim namanya. Serta makan harta yang haram dan sebagainya. Kalau pemerintah yang bersikap begitu, zalim dia kata. Baik. Kemudian orang yang bertanya itu kata, ya Rasulullah, raja-raja yang zalim itu, apabila jatuh suatu hal pergaduhan, perang, negeri dilanggar musuh dan sebagainya, dipaksanya kami yang kena zalim ini, maka adakah demikian perbuatannya itu kami junjung akan segala titahnya? Sahabat tanya Nabi, raja, pemerintah ni zalim macam yang kata tadi, zalim. Tiba-tiba negeri kita musuh nak main langgar, dia perintahkan kita suruh pergi jadi soldadu, suruh pergi jadi askar, suruh pergi jadi tentera, pergi pertahankan negara ni daripada kena langgar musuh. Kami nak kena taat juga kat dia, sedangkan dia zalim. Tuan faham tak cerita ni? Begitu. Sahabat tanya Nabi, kalau pemerintah ni buat naya rakyat, zalim dekat rakyat, buat macam-macam benda, menindas rakyat dan sebagainya, tiba-tiba satu hari negeri hak kita duduk ni musuh nak langgar. Pemerintah hak zalim tadi, perintah kami hak duk kena zalim dengan dia ni, suruh kami pergi pertahan negeri. Wajarkah kami taat perintah dia, pergi pertahan negeri ni? Begitu.
Dan adakah kami perlu perbuat apa perintahnya? Bila didengar oleh Nabi SAW akan perkataan laki-laki yang demikian itu, maka sabda Nabi SAW, faqala Rasul SAW, isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Nabi dijawab macam tu. Nabi kata apa? Sabda Nabi SAW, hendaklah dengar oleh sekalian kamu apa suruh dan apa perintahnya. Dia Nabi kata bab dia zalim, bab dia jahat, bab dia buat naya hampa, bab dia tindai hampa, itu bab lain. Dia perintah hampa suruh pertahan negeri daripada musuh langgang, hampa kena dengar perintah dia, hampa kena taat dekat dia. Nabi jawab macam tu. Bab dia jahat, Tuhan dah ada. Dia tak lepas. Kejahatan nak dia buat tak lepas. Tapi atas dunia ni, selagi mana dia duduk di bangku ketua tu, dan dia suruh pula kita buat, bukan buat benda maksiat, dia suruh kita pertahan negeri daripada musuh langgang, kena taat dekat dia, tak boleh derhaka dia. Nabi pergi jawab macam tu. Dan ikut oleh sekalian kamu akan apa-apa perintah yang tiada membawa kepada maksiat. Selagi mana pemerintah zalim tu suruh kita buat benda yang bukan maksiat, kena ikut. Kata Nabi macam tu. Dan janganlah sekalian kamu keluar daripada taatnya, dan jangan sekali-kali kamu melawan dia, dan janganlah kamu menderhaka kepada dia. Nabi pesan macam tu. Jangan sekali-kali pergi derhaka dia, selagi mana dia tak suruh hampa buat benda maksiat. Begitu. Dan juga janganlah dicari jalan menurunkan dia daripada takhta kerajaannya, dan jangan sekali-kali kamu membunuh dia. Nabi pesan lagi, janganlah sampai hampa pergi rentap dia secara kasar, kemudian hampa sampai nak bunuh dia. Tak boleh buat macam tu, Nabi kata. Kerana yang demikian itu membawa kepada fitnah yang lebih besar lagi, dan menumpahkan darah, dan jadi bercerai-berai, berpecah belah segala kalimah-kalimah Islam kamu. Oh, Nabi kata jangan buat macam tu, kerana itu memburukkan lagi keadaan yang ada. Baik. Dan adapun zalimnya dan fasiknya pemerintah itu, pulang balik dia kepada Allah untuk membalasnya. Oh, Islam ajak macam tu. Bab dia jahat, Allah dah ada. Allah tak lepas dia. Atas dunia ni, mahkamah semua boleh lepas dia daripada kejahatan yang memang dia buat. Misalnya, mahkamah Allah dia tak lepas. Hukum atas dunia ni apa saja berbanding dengan hukum Allah di akhirat esok ni. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi habaq yang ni. Adapun zalim dia, fasik dia, itu pulangkan dia kepada Allah untuk membalasnya. Kerana sesungguhnya atas batang leher mereka itu, apa barang yang ditanggung mereka itu. Segala dosa hak dia buat dah ada atas belakang dia. Dia balik menghadap Allah, dia kena bayar balik segala kesilapan dia yang dia buat masa atas dunia. Dan atas batang leher kamu, barang yang ditanggung oleh sekalian kamu. Nabi kata, hampa jaga baik, hampa jaga diri hampa. Hampa buat salah, hampa kena dengan Allah di sana esok. Jangan langgar apa yang Allah suruh, jangan langgar apa yang Nabi suruh. Dia kata, dan kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang contoh kita nak bawa ni, yang kata siapa? Yang kata Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ni siapa tuan-tuan dia ni? Panglima besar. Dia masa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, Umar pernah lantik dia menjadi governor. Kemudian dia dipecat kerana perangai tak elok dia. Dia dipecat oleh Umar Al-Khattab. Hajjaj ni bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Dia tak ada jumpa Nabi. Tapi dia dan jumpa ramai sahabat Nabi. Dan dia orang kenamaan, dia ada nama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Saya masa duduk mengajar sekolah menengah dulu, budak jawab soalan SPM. Dia saja ke dia silap, tapi macam tak silap, macam saja. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu dia tulis Haji Yusuf Kopi. Saya kata budak ni kurang asam betul. Kita duduk rek kertas kan. Haji Yusuf Kopi yang tulis. Budak-budak nakai tuan-tuan. Berani tu dalam SPM dia buat melawak macam tu. Nama nak serupa Hajjaj Yusuf As-Saqafi, Haji Yusuf Kopi. Kan? Baik. Jadi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni, dia ni siapa? Dia ni zaman Sayyidina Umar sudah jadi governor. Umar pecat dia. Dilantik balik menjadi governor pada zaman Yazid bin Muawiyah. Kita baca sejarah kerajaan Bani Umayyah,
Mula khalifah yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, lepas itu anak dia Yazid bin Muawiyah. Yazid lantik dia balik, hantar dia untuk pergi tenteramkan Iraq. Basrah dan Kufah masa tu bergaduh sakan. Yazid hantar dia untuk pergi tenteramkan Iraq. Dia sampai tenteram Iraq. Orang takut ke dia? Yang kata Haji Yusuf Kopi ni, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni, tenteram Iraq ni. Kerana berjayanya dia mententeramkan Iraq tu, dia jadi kuat. Daripada menjadi governor Iraq tu, dia langgak mai ke Mekah ni, dia serang Abdullah bin Zubair. Hak hadis kita baca tadi. Dia langgak mai daripada Iraq tu, dia langgak masuk mai Mekah ni, dia serang Mekah. Dan dia tangkap Abdullah bin Az-Zubair. Dia tangkap, dia pancung, dia sula, dia sandak mayat di dinding Kaabah. Ni Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Bila dia buat macam tu dah kepada anak angkat Nabi. Yang dia pergi buat tu anak angkat Nabi, Abdullah bin Az-Zubair, anak angkat Nabi. Dia pancung, dia sula, dia sandang di dinding Kaabah. Menangis sahabat-sahabat Nabi ada pada masa tu. Pada masa dia nak pancung anak angkat Nabi, Abdullah bin Az-Zubair ni, pada masa dia nak pancung tu, mak Abdullah, Asma binti Abi Bakrin, kak ipak Nabi, doa ada pada masa tu. Asma pergi berdiri di depan Kaabah tu, tempat orang nak pancung anak dia tu. Ini cerita ni tuan-tuan kalau baca panjang. Asma ni kak kepada Aisyah isteri Nabi, dia pergi berdiri di tempat orang nak pancung anak dia tu. Dia nampak Abdullah bin Zubair, anak dia ni, nampak bergoncang sikit, takut dengan hukuman yang Hajjaj nak buat dekat dia. Asma kata dekat anak dia, dia kata, wahai Abdullah, dia kata, tetap pendirian kamu. Oh dia mak macam tu. Dia kata kat anak dia ni, hak nak kena hukum pancung ni, masa tu Asma tua dah. Dia kata kat anak dia, tetap pendirian kamu. Hajjaj duk ada tepi tu, dia kata dekat Asma, dia kata perempuan tua yang sudah nak nyanyuk, diam kamu, dia kata. Dia kata dekat kak ipak Nabi. Asma ni kata apa? Asma kata memang tak silap hadis yang aku dengar daripada Nabi SAW. Nabi kata daripada kalangan Bani Thaqif. Tu yang kata Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Saqafi itu daripada nama suku dia, Bani Thaqif. Kata Asma kepada Hajjaj, dia kata memang tak silap hadis yang aku dengar daripada Nabi SAW. Nabi pernah sebut akan lahir daripada kalangan Bani Thaqif satu orang yang kadzabun khabith. Dia kata akan lahir daripada kalangan Bani Thaqif satu orang laki-laki yang kadzab, yang kaki pembohong, khabith, yang keji perangai dia. Hanglah orangnya. Dia kata dekat Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni. Pancung anak dia, sula dan sandang di situ. Kemudian Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi runtuhkan Kaabah yang dibina oleh Abdullah bin Zubair ni. Dia pancung ni, dia runtuhkan balik Kaabah tu, dan dia bina balik Kaabah kita tengok hari ni. Kaabah ada hari ni tu adalah hasil binaan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kaabah yang dia peruntuh tu, Kaabah yang dibina oleh Abdullah bin Zubair, hak kena pancung, hak kena sula ni. Kaabah yang dibina oleh Abdullah bin Zubair, Kaabah macam yang dibina oleh Nabi Ibrahim dulu. Pintu ada dua. Pintu duduk atas lantai. Daripada pintu hak lah ni tu dia angkat buat tinggi lagu tu. Dulu pintu tu duduk atas lantai. Masuk pintu tu, tembus balik sana. Ada pintu satu lagi balik sana. Itu Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Dibina semula oleh Abdullah bin Az-Zubair. Macam mana yang Nabi Ibrahim bina? Berdasarkan hadis Nabi yang Nabi beritahu macam mana rupa Kaabah dulu. Hajjaj peruntuh binaan itu, dia buat balik macam lah ni. Angkat pintu naik tinggi, dan itulah bentuk Kaabah yang dibina oleh Quraisy dulu ni. Hajjaj buat balik. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni, orang tanya Imam Malik, macam mana? Apa Imam nak kata kepada Hajjaj ini? Apa kata Imam Malik? Dia kata dalam Quran yang Allah sebut, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dalam ayat lain Allah kata فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dalam ayat lain Allah kata فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Sama ada kafirun atau fasiqun ataupun zalimun, tiga-tiga sifat ni ada pada Hajjaj. Imam Malik kata.
Ni Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Imam Malik dia hidup zaman Harun Ar-Rashid. Dia kata macam tu kepada Hajjaj. Tetapi dilihat daripada dimensi lain, dilihat daripada sudut lain, Hajjaj satu orang yang berjasa dalam Islam. Ini kata manusia, tuan-tuan. Hajjaj, dia satu orang pemidato yang fasih. Dia satu orang yang kalau dapat saja berdiri bercakap di depan orang, habis orang dengar cakap dia. Dia pemidato yang fasih. Hajjaj adalah satu orang ahli bahasa Arab yang dikagumi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dialah orang yang bertanggungjawab letak titik kepada Quran yang kita baca hari ini. Dulu antara ha, jim dengan kha tak tahu. Nak baca apa? Nak baca ha kan? Nak baca kha kan? Nak baca jim kan? Tak tahu. Bentuk sama. Tak ada titik. Orang Arab tahu baca sebab dia tahu perkataan tu. Lain daripada orang Arab, kacau. Ni nak sebut ha ke kha ke jim ke. Zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia lantik satu orang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Perintahkan dia ni, suruh bezakan di antara ha, jim dengan kha. Suruh beza. Itu jasa dia. Sampai hari ni kita orang Melayu boleh baca Quran pasal kita tahu tang mana ha, tang mana jim, tang mana kha. Itu jasa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, alias Haji Yusuf Kopi. Jasa ada. Yang kata rentuan ini ada jasa. Apa nak buat kat dia? Kan? Baik. Apa yang kita nak bagi tahu ni apa dia? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang cerita dia sampai macam tu sekali. Bila dia main melawat di tempat yang ada sahabat Nabi yang besar-besar. Seperti siapa? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia main di tempat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab menjadi imam. Dia main, dia bagi tahu dekat Ibnu Umar. Dia kata, aku nak jadi imam sembahyang. Ni, hak tangan berlumuk darah duk bunuh orang ni. Dia pergi habaq dekat sahabat Nabi, anak kepada sahabat Nabi. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah tu pun sahabat Nabi. Pak dia Umar Al-Khattab pun sahabat Nabi. Dia pergi habaq dekat kawan ni. Dia kata, aku nak jadi imam sembahyang hari ni. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab kata apa kat dia? Tafadhal. Hampir. Dan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab semayang belakang dia. Bila selesai semayang apa semua, dia ni pun turun pergi jalan balik. Orang lain main dekat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni. Dia kata, ya benar Umar, pasal apa hampir terima orang macam ni jadi imam semayang? Apa jawab Abdullah bin Umar bin Al-Khattab? Dia kata, kerana dia pemimpin kita. Dia baca hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, sayalikum wulatun ba'di fayalikumul bir bibirrih wal fajir bifujurih fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haqq wasallu wara'ahum fa in ahsanu falakum walahum wa in asa'u falakum wa alaihim. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia baca hadis ni. Ini yang cantik sahabat-sahabat Nabi ni, tuan-tuan. Dia tak emosional. Dia tak ada nak marah orang, dia marah serbu tu tak ada. Sahabat-sahabat Nabi kalau dia marah, kalau dia tak marah, dia ada pasal dia. Pasal apa? Dia baca hadis. Apa kata dia? Sayalikum wulatun ba'di. Nabi kata apa? Dia kata akan mai esok-esok ni pemerintah selepas daripada aku. Nabi kata, lepas aku tak ada esok ni, akan ada wulah. Wulah ni daripada wali, daripada pemerintah. Akan mai pemerintah selepas daripada zaman aku. Yang mereka ini fayalikumul bir bibirrih. Kalau mereka baik, maka pemerintahan mereka baik. Nabi kata. Wal fajir bifujurih. Kalau pemerintah ni jahat, jahannam habis pemerintahan dia. Benda ni akan mai. Nabi kata, fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haqq. Nabi kata, dengarlah. Walaupun mereka jahat, dengar perintah mereka, taatlah kepada mereka. Selagi mana apa yang mereka perintah itu bertepatan dengan yang benar. Selagi mana mereka bercakap tu tak suruh kita buat maksiat, kena dengar, kena taat. Nabi kata, wasallu wara'ahum. Yang ni yang dipegang oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia kata apa? Wasallu wara'ahum. Semayanglah belakang mereka. Tak ada masalah. Walau dia jahat, walau dia bunuh anak angkat Nabi, walau apa sekalipun, wasallu wara'ahum. Kalau dia duk nak
nak terbiang nak jadi imam juga, tak apa, ikut, tak apa, tak ada masalah. Nabi tak kata dan sembahyanglah dua imam di belakang sana, tak ada. Nabi kata tak apalah, dia nak naik-naik, kita ikut, tak ada masalah. Pasal apa?